Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke episod ketiga dalam podcast sejarah. Hari ini saya bersama dengan saudari Syafa dari kelas 4 Nilam. Jadi Syafa boleh kenalkan diri kepada penonton. Hai, nama saya Syafa, umur saya 16 tahun. Jadi hari ini Syafa, kita nak bincangkan satu topik yang agak penting bagi SPM tahun 2023 ni. Yang ini tajuk dia adalah Perang Dunia Kedua. Yang mana Perang Dunia Kedua ni berlaku tahun 1939 sehingga 1945. Yang mana perang ini adalah kesinambungan daripada perang yang berlaku daripada Perang Dunia Pertama. Sebenarnya perang ni dah berlaku sebanyak 2 kali lah dalam dunia. Belum ada lagi Perang Dunia Ketiga. Baru berlaku 2 kali, iaitu Perang Dunia Pertama tahun 1914 hingga tahun 1918. Yang mana dianggotai oleh kuasa bertiga melawan kuasa Pakatan Kuasa Tengah yang diketuai oleh Jerman. Pakatan Kuasa Bertiga adalah BPR, Britain, Perancis, Rusia. Dan selepas daripada Perang Dunia Pertama, Jerman kalah teruk dalam Perang Dunia Pertama dan seterusnya berlaku beberapa faktor yang menyebabkan jadinya Perang Dunia Kedua ni. Dan kemudian berlakulah Perang Dunia Kedua. Jadi Syafa, cikgu nak minta Syafa jelaskan kepada pendengar di luar sana, mungkin kawan-kawan nak tahu kat luar sana, apa punca terjadinya Perang Dunia Kedua ni dan siapa pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua ni? Okay, dia ada dua. Pertama kuasa paksi, kedua kuasa bersekutu. Kuasa paksi yang join JIJ, nama singkatan dia, Jerman, Itali, Jepun. And kuasa bersekutu BPRA, Britain, Perancis, Rusia dan Amerika Syarikat. Itu adalah pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Jadi Syafa boleh tolong bagi tahu kawan-kawan dekat luar sana, apa faktor yang menyebabkan berlaku Perang Dunia Kedua ni? Ada 3 faktor, jadi boleh Syafa rungkaikan 3 faktor utama kepada penyebab berlakunya Perang Dunia Kedua. Okey, dia ada 3 faktor. Yang pertama, munculnya ideologi baru. Dan yang kedua, tidak puas hati terhadap perjanjian Versailles. Dan yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Yang pertama, munculnya ideologi baru. Dia ada 2. Satu fasisma dan kedua nazisma. Fasisma ni dipimpin oleh Mussolini. Fasisma ni dia lebihkan kepada imej negara lah. Dia pentingkan imej. Dia macam, kau sanggup gadai nyawa kau, janji imej negara kau tak tercalak ataupun tak tercemar. Okay. And nazisme ni pula dia diketuai oleh Adolf Hitler. And Adolf Hitler ni sebenarnya dia menang dalam pilihan raya. And dia wujudkan satu parti iaitu parti Nazi. And parti Nazi ni dia lebih pentingkan bangsa Jerman lah. Okay. Maksud dia kat sini, dalam Perang Dunia Kedua ni, munculnya ideologi baru iaitu nazisme dan juga fasisme. Nazisme di Jerman, fasisme di Itali. Nazisme ni adalah semangat pentingkan bangsa Jerman itu sendiri yang dipimpin oleh Adolf Hitler, yang macam Syafa bagi tahu tadi. Dan Itali munculnya fasisme iaitu meletakkan kepentingan negara melebihi diri sendiri. Itu faktor pertama kenapa terjadinya Perang Dunia Kedua. Iaitu kemunculan ideologi baru. Untuk pengetahuan pendengar dekat luar sana juga, ideologi ni adalah satu bentuk pemikiran yang dipegang oleh sesebuah kuasa dalam satu negara lah. Contoh dekat Malaysia ni kita ada beberapa parti politik. Dan setiap parti politik yang ada dekat Malaysia ni ada pegangan tersendiri, ada ideologi tersendiri. Syafa, seterusnya kita pergi kepada faktor yang kedua. Kenapa Perang Dunia Kedua ni terjadi? Faktor yang kedua, dia ketidakpuashatian terhadap perjanjian Versailles. Sebenarnya Perang Dunia ni dah habis dah pada 1918. Tapi disebabkan ada yang tak puas hati dengan perjanjian Versailles tu, dia sambung balik next part. Sebenarnya Germany adalah salah satu negara yang kalah lah dalam Perang Dunia Pertama. And bagi dia perjanjian Versailles ni tak adil, tak fair, sebab dia kena kecilkan saiz tentera dia, dia kena bayar pampasan balik. Bayar pampasan tu tinggi lah juga sebab bila hampir terjejas kan ekonomi, sangat teruk lah Perang Dunia Pertama tu. And yang menariknya cikgu, bukan Jerman saja yang tak puas hati dengan perjanjian Versailles ni. Itali pun tak puas hati.
Even dia dah menang pun dalam Perang Dunia Pertama. Tapi dia tak puas hati sebab dia tak dapat apa yang sepatutnya dapat. Macam tak adil lah. Apa yang Itali tak dapat tu? Dia tak dapat tanah tu. Okay, kan dia dah menang. Lepas tu, setiap negara akan dapat tanah peperangan tu lah kan. And Itali dia tak dapat. Maksudnya Itali tak dapat apa yang dia nak ah. Yep. Okay, so maksudnya ni apa yang Syafa bagi tahu kat kita, faktor kedua terjadinya Perang Dunia Kedua ni adalah ketidakpuashatian Jerman dan juga Itali terhadap perjanjian Versailles. Okay, untuk pengetahuan, perjanjian Versailles ni adalah perjanjian antara pihak yang menang dan pihak yang kalah dalam Perang Dunia Pertama. Jadi, dalam Perang Dunia Pertama tu, Jerman adalah pihak yang kalah dan kuasa bertiga adalah pihak yang menang. Jadi diorang ni kena tanda tangan lah satu perjanjian, nama dia perjanjian Versailles. Dan dalam perjanjian Versailles tu pula, apa yang syarat yang ditetapkan dalam perjanjian Versailles ni, Jerman pertama dia kena kecilkan saiz tentera dia kena bertanggungjawab terhadap keseluruhan ataupun kemusnahan yang berlaku dalam perang. Kemudian Jerman ni dia kena bagi negara-negara yang pernah dia jajah, bagi kepada pihak yang menang. Dan dalam masa yang sama, sewaktu Perang Dunia Pertama ni, Itali sebenarnya bukanlah berpihak kepada Jerman. Itali sebaliknya berpihak kepada Pakatan Bertiga, iaitu Britain, Perancis dan juga Rusia. Tetapi ironinya dalam Perang Dunia Kedua ni, Itali pun tak puas hati terhadap perjanjian Versailles ni kerana Itali tidak dapat tanah jajahan yang diinginkan. Seperti mana BPR ataupun Britain, Perancis, Rusia dapat. Jadi dia rasa tak puas hati. So dia bangkit, join Jerman dan akhirnya terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Boleh Syafa kongsikan faktor ketiga mengapa terjadinya Perang Dunia Kedua ni? Okey, faktor ketiga, dia kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Sepatutnya Liga Bangsa-Bangsa ni dia menjaga keamanan dunia. Supaya tak adalah berlaku peperangan apa semua. Dia sepatutnya jaga, tapi dia gagal. Salah satu contoh kegagalan Liga Bangsa-Bangsa ni di China pada tahun 1931 sampai 1933, iaitu krisis Manchuria. Apa yang cikgu boleh bagi tahu dekat penonton pendengar di luar sana adalah peranan Liga Bangsa-Bangsa ni sebenarnya tugasnya untuk jaga negara-negara di dunia ni supaya hidup dalam keadaan aman dan damai dan tenteram tanpa ada pergaduhan lah. Tetapi Liga Bangsa-Bangsa ni gagal untuk mainkan peranan dia hingga menyebabkan negara-negara ni bermusuhan dan akhirnya mencetuskan Perang Dunia Kedua. Dan untuk pengetahuan pendengar di luar sana juga, Liga Bangsa-Bangsa ni adalah Nation League ataupun dikenali pada hari ini adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi itu adalah 3 faktor mengapa terjadinya Perang Dunia Kedua. Jadi cikgu nak minta Syafa ulas sikit lagi macam mana peristiwa dia jadi. Siapa yang serang siapa dulu dan siapa yang kalah dalam Perang Dunia Kedua ni? Sebenarnya dia ada 4 tau. First kali, Jerman dia serang Eropah Barat. Dia serang dengan serangan kilat ataupun serangan Blitzkrieg. Dia berjaya tawan beberapa negara seperti Denmark dengan Poland. And yang kedua, Jerman dia bom Britain. Dia serang melalui udara dan laut. Disebabkan itu, dia meruntuhkanlah ataupun menjejaskan ekonomi dekat Britain tu. Yang ketiga, Itali dia isytiharkan peperangan terhadap Perancis. Dia kan join Jerman sekali kan. Itali dia menyerang dari arah selatan dan Jerman dia menyerang dari arah utara. Yang terakhir, Jerman dia serang Rusia. Dia serang secara besar-besaran and nama operasi ini adalah Barbarossa. And dia target yang disasarkan itulah adalah bandar utama. Maksudnya Perang Dunia Kedua ni peristiwanya adalah Jerman, yang pertama sekali adalah Jerman pergi serang negara-negara di Eropah Barat dan menawan hampir keseluruhan negara Eropah Barat. Contohnya Norway, Poland, Luxembourg dan negara-negara sekitar di negara Eropah Barat lah. Maksudnya Jerman memang dapat conquer negara Eropah Barat tu. Jerman pergi bom Britain dari arah udara dan juga laut. Di Britain itu sendiri hingga Britain terjejas. Maksudnya ekonomi Britain terjejas akibat serangan bom oleh Jerman terhadap Britain. Yang ketiga adalah Itali isytiharkan perang terhadap negara-negara
yang berpihak kepada Britain, Perancis dan juga Rusia. Dalam serangan ini, Jerman pergi serang Perancis dari arah utara dan Itali pergi serang Perancis dari arah selatan. Jadi yang terakhir dalam peristiwa Perang Dunia Kedua ini adalah Jerman membuat serangan secara besar-besaran yang dikenali sebagai Operasi Barbarossa. Yang mana Jerman target bandar-bandar utama yang ada dekat Rusia. Dia pergi hantar tentera-tentera dekat situ, bagi contoh dekat Moskow, untuk menawan Rusia lah. Jadi dalam Perang Dunia Kedua ni sebenarnya Syafa, end up Jerman kalah buat kali yang kedua. Dan dia punya situasinya, salah satu reason dia kenapa Jerman dan juga kuasa paksi kalah dalam Perang Dunia Kedua ni adalah disebabkan oleh kesepakatan ataupun kesepaduan yang ditunjukkan oleh kuasa bersekutu, iaitu kerjasama Britain, Perancis, Rusia dan Amerika itu sendirilah. Jadi itu adalah macam mana berlakunya faktor Perang Dunia Kedua dan peristiwa Perang Dunia Kedua yang dikongsikan oleh Syafa sebentar tadi. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Teruskan support. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.